Bahkan hatiku tak mau sesuatu merenggut kau. Naluriku berkata tak ingin terulang lagi. Kehilangan cinta tiba gara kata bernyawa. Itu dia sedikit perkongsian yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kita Nur Ain hari ini, yang mana kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita. Ramai dalam kalangan kita ini pernah melalui pelbagai fasa dalam kehidupan kita. Dan kata orang, graf kehidupan manusia itu, Fatin, sememangnya berbeza-beza. Kalau satu hari kita mungkin di atas, ada hari mungkin kita berada di tepi, di bawah ataupun di mana-mana sahaja. Tetapi bagaimana sebenarnya cara untuk kita mendepani ataupun menyelesaikan sesuatu perkara itu bergantung pada diri kita untuk kita terus menghadapi, menjalani hari-hari yang mendatang. Dan ada orang, Fatin, dia bangkit daripada kejatuhan, ada orang bangkit daripada kegagalan untuk mencari rezeki, ada orang bangkit daripada kesakitan, berjuang melawan penyakitnya sehingga dapat meneruskan kehidupan seperti biasa. Ada orang yang jatuh akibat perkara-perkara yang tak dapat dielakkan dan hari ini bangun demi satu misi untuk menjadi insan yang lebih baik berbanding hari semalam. Bagaimana mereka mendapat kekuatan itu? Siapa di belakang mereka yang menolak mereka sehingga mereka berjaya, dan bagaimana juga cara mereka untuk menjalani kehidupan seterusnya apabila mereka telah berjaya. Dan hari ini kami akan bawakan topik bangkit, yang mana sedikit sebanyak kami harap dapat memberi anda satu semangat baru, satu kebangkitan dalam kehidupan untuk kita jadi lebih baik esok. Dan tanpa membuang masa, eloklah kita perkenalkan tetamu kita dalam talian yang pertama, iaitu Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh, selaku Dekan dan juga Pensyarah Kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Fatin dan juga Fiza? Baik, alhamdulillah. Gembira dapat lihat Prof ceria di kaca TV ini. Dan kita juga bersama dengan seorang lagi individu yang cukup hebat ini, yang mana mungkin penonton-penonton pernah terbaca akan kisahnya. Kita bersama dengan Nur Zida Aziz daripada Sungai Petani Kedah. Apa khabar, Zida? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Ceria. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan Prof lah terlebih dahulu bagi membuka bicara kita hari ini. Yang mana kalau kita bercakap mengenai bangkit ini, Prof, kan ramai sebenarnya situasi yang berlainan, berbeza antara satu manusia dan manusia yang lain. Ataupun apa yang boleh kita katakan, bagaimana untuk mereka ini ada semangat baru untuk mereka bangkit walau apa sahaja cabaran yang mereka lalui. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengharapkan semua yang menonton wanita hari ini semuanya hari ini bahagia, tenang dan sejahtera, insya-Allah. Dan kabarnya topik ini sangat ditunggu-tunggu ya Fiza dan Fatin oleh semua pendengar, khususnya wanita yang ingin mengetahui bagaimana jalan dan juga cara yang tepat, ya, kalau tidak pun sesuai dengan cara kita, tetapi mungkin kita boleh mengetahui cara yang dilalui oleh orang lain untuk kita jadikan pengajaran dan juga iktibar. Jadi yang pertamanya, memang kita daripada latar belakang yang berbeza, kita mempunyai cara, kekuatan, kelemahan yang berbeza untuk bangkit. Tetapi dalam hal ini secara umumnya kepada semua orang yang sedang jatuh, ya, yang tersungkur,
yang diuji dengan pelbagai musibah dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kalau sekiranya kejatuhan ini menjadikan kita perlu menangis, maka menangislah. Ya, ini adalah permulaan untuk kita bangkit. Menangislah. Ya, tunjukkan perasaan, benarkan hak kepada emosi ini itu untuk melepaskan rasa. Lepas kita jangan menangis, bangkit tak boleh. Dia kena menangis dulu, selesaikan semuanya berkait dengan emosi itu. Yang kedua, kita kena terima kenyataan. Ya, kita tak boleh terbayar, kita tak boleh kata kenapa kita tak sepatutnya. Kita tak akan bangkit kalau kita mempersoalkan tentang perkara-perkara tersebut. Jadi, kita kena terima kenyataan. Kemudian yang ketiga ialah kita bercerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ceritakan apa yang kita rasa, kita ceritakan kenapa kita yang terpilih, ya, mungkin kita tahu kenapa kita yang dipilih untuk menghadapi ini, dan ceritakan kepada Allah tentang bagaimana kita nak lalui di masa-masa akan datang dan apa kita nak buat. Tolong bantu kita. Ini yang kita nak buat. Cerita. Yang keempat, kita perlu minta sokongan dan bantuan daripada orang-orang di sekeliling kita, sama ada pasangan ataupun anak-anak, ibu, ayah, keluarga, kawan, sahabat, jiran, tetangga dan sebagainya. Minta mereka beri bantuan dan sokongan, ya, dan mereka perlu tahu apa yang kita sedang buat, ya, supaya mereka menyokong. Ya, sebab takut macam mana kalau kita sedang dalam proses untuk bangkit, ya, kita jumpa orang yang tidak positif, dia akan menjadikan kita mungkin lebih tersungkur, ya. Itu yang kemudian yang kelima ialah kita kena beringatlah, kita kena belajar daripada kesilapan, sebab kita telah mungkin buai dan tersilap menjadikan kita tersungkur. Jadi kita kena bangkit dan belajar, ingat itu. Dan yang keenam, kita sentiasa ada kata hikmah dan juga motivasi yang mendorong kita. Jangan fikir tentang benda-benda yang menyebabkan kita lebih down lagi. Kita kena cuba, kalau tengok ada orang yang sentiasa share hikmah, motivasi, dorongan dan sebagainya di Facebook atau di mana-mana media sosial, kita boleh ambil dan kita jadikan itu sebagai pembangkit untuk kita terus bangkit. Kemudian ada yang ketujuh, luangkan masa untuk diri sendiri, bagi kita peluang. Dan yang terakhir, yang ke-8, terus berusaha. Ada pepatah Arab mengatakan bahawa kalau kita mengharapkan kejayaan tanpa kita berikhtiar ataupun berusaha, ia ibarat mengharapkan kapal berlayar di daratan. Ia tidak mungkin berlaku. Jadi itulah serba sedikit untuk kita jadikan asas bagaimana untuk bangkit, insya-Allah. InsyaAllah. Saya kira cukup 8 perkara yang dikongsikan oleh Profesor tadi tu, yang mana mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton merasa, betul lah, ini perkara yang harus kita lakukan dalam keadaan dan juga situasi ini. Dan bila bercakap tentang betapa kita perlunya positif dan juga sokongan orang di sekeliling, ini ada perkaitannya juga dengan cerita daripada Puan Zida ini sendiri, yang mana kalau mungkin anda pernah membaca tentang kisah Puan Zida ini, melihat bagaimana individu ini cukup positif melalui fasa kehidupan yang dilalui oleh beliau, daripada seorang yang sempurna, kemudian melalui proses amputasi sehingga hilang sebelah kakinya. Kalau boleh Puan Zida kongsikan serba sedikit kepada penonton-penonton kita, Puan Zida, cerita yang telah pun dikongsikan secara ringkasnya sebagai pemahaman mereka. Ya. Puan Zida boleh unmute? Okey, boleh dengar ke? Ya, boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana sudi menjemput saya hari ini. Jadi ini saya akan gunakan platform ni untuk memberi sedikit semangatlah kepada yang menonton. Pertama sekali, saya sangat bersetuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Nick tadi, dan itulah yang saya lakukan apabila saya disahkan mengidap kanser. Cumanya cara saya ketika saya dapat tahu yang saya mengidap kanser adalah saya memberi masa pada diri 2 minggu untuk bertabung, ataupun saya ambil masa sebagai duration untuk saya grieve. Okey, jadi dalam masa 2 minggu saya kumpulkan semua kesedihan, marah, penyesalan, segala perasaan negatif saya kumpulkan dalam masa 2 minggu, dan 2 minggu itulah saya menangis semahu-mahunya. Selepas tamat 2 minggu itu, sebab saya bagi diri saya masa, deadline dia. Okey, selepas 2 minggu tu saya terus bangun dan saya jalan terus. Jadi daripada tahun 2007 di mana saya disahkan mengidap kanser, sehinggalah saya membuat keputusan untuk membuang kaki 2013, tak ada air mata dah. Dan saya buat tu memang
dengan berlapang dada dan tidak ada rasa kecewa atau sedih pun. Jadi saya selalu dilihat sebagai kuat. Orang yang cukup kuat. Sebab saya dah pun membuang segala perasaan sedih tu dalam masa 2 minggu. Jadi 2 minggu itu tidak ada siapa mengganggu saya. Saya minta izin pada ahli keluarga untuk biarkan saya merasai semua perasaan itu supaya saya dapat kuat selepasnya. Puan Zida, kalau kita baca daripada penulisan daripada Puan Zida sendiri, ketika Puan Zida macam cakap tadi 2 minggu masa untuk bersedih ataupun grief itu tadi, kemudian bangkit untuk kuat itu, kalau dilihat melalui penulisan, tak apa, bersedia jika satu hari nanti kawan-kawan tinggalkan Puan ketika itu. Bersedia juga kalau ketika itu suami mungkin juga membuat pilihan yang lain, tetapi alhamdulillah bahagia sampai hari ini, dan mungkin risau juga dari segi pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kita nak tahu, bukan semua orang berpeluang bertuah mempunyai sifat dan semangat yang kuat sebagai Puan Zida ini. Apa sumber kekuatan Puan Zida yang membuatkan Puan Zida rasa, ya betul, aku menghidapi kanser tetapi aku juga perlu bangkit untuk jadi seperti biasa dan lawan segala-galanya? Okey, saya selalu pegang ayat inilah. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Dan Allah sebut 2 kali dalam surah Insyirah. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Yang sulit adalah daripada kita, yang mudah adalah daripada Allah. Jadi apa yang saya fikirkan waktu itu adalah kesulitan dari akal saya sendiri dan juga daripada kata-kata di sekeliling. Mungkin suami akan tinggalkan, mungkin kamu akan susah nanti, mungkin orang tak boleh terima fizikal kamu. Jadi itu adalah kesulitan di sekeliling. Tetapi apabila saya percayakan yang Allah ada perancangan yang lebih baik daripada kesulitan itu, bersangka baik dengan Allah, maka laluan tu begitu mudah sekali. Segala kata-kata yang negatif tu sebenarnya tak ada pun. Tak ada. Jadi nak kata macam suami tinggalkan disebabkan saya menjadi cacat, alhamdulillah Allah kata tidak, maka tidak jadilah ia. Masya Allah. Dan juga ahli keluarga alhamdulillah sangat menyokong. Mak saya adalah seorang wanita yang cukup kuat. Dia dah melalui cabaran yang cukup kuat sebelum itu, sebelum saya sakit. Jadi saya curi semangat daripada mak. Saya tengok Fatin, Puan Zida cakap dengan cukup kuat semangat dan juga tabah. Tapi kita yang di studio ini yang rasa terkesan dan ada mengambil sedikit rasa kesedihan itu. Dan bagaimana sebenarnya kita dapat mengambil semangat ini? Kita nak kongsikan banyak lagi bersama dengan Puan Zida dan juga Prof Fatin. Tapi sebelum itu kami nak bawa anda untuk kita saksikan kisah ini. Yang mana kalau sebelum ini anda mengenali penyampai radio dan juga pelawak Syuk Saha ini yang cukup kuat dan cukup selalu menggembirakan insan lain. Namun beliau juga pernah diduga dan sekarang ini bangkit untuk meneruskan kehidupan seperti biasa demi keluarga. Kita saksikan. Lumrah kehidupan pasti ada pasang surutnya. Apatah lagi sebagai manusia, kita pasti tidak akan terlepas dari membuat kesilapan. Begitu juga kisah yang dilalui oleh pelawak dan bekas penyampai radio terkenal Syuk atau nama sebenarnya Muhammad Shukri Muhammad Shahar, 35 tahun. Pernah dikecam dengan pelbagai kontroversi termasuk hilang mata pencarian sebagai seorang penyampai radio, Syuk berani mengakui kesilapannya dan kini bangkit memulakan langkah baru dengan menceburi bidang perniagaan Le Smooth Cafe yang berlokasi di Wang Semaju. Masa tu apa yang saya ada sebenarnya semuanya hasil duit radio. Rumah, kereta, family. So bila tiba-tiba radio saya kena tarik, saya hilang satu jumlah perubatan yang besar. Dan pada masa itu sebenarnya semua duit simpanan saya habiskan untuk saya pindah rumah. Saya langsung tak ada simpanan. Apa yang saya buat ialah saya tak pandai langsung sebenarnya dalam bidang bisnes, tapi saya cuba ceburi, saya try gali. Macam pak saya, apa yang saya try buat ialah saya daripada sebelum ni saya macam tak ambil peduli sangat. Saya jadi orang yang fokus kepada satu-satu bidang. Macam bisnes ni, saya jadi orang yang betul-betul saya fokus. Saya buat line, saya sendiri pergi hantar. Saya cuba cari apa yang boleh, selagi boleh untuk saya menyara kehidupan saya. Berbekalkan sokongan dari orang sekeliling, terutamanya isteri, keluarga dan rakan-rakan, Syuk terus menjalani kehidupan dan mengambil pengajaran atas apa yang berlaku di dalam hidupnya.
Dia percaya semua yang terjadi adalah satu hikmah buat dirinya dan keluarga. Bila saya ada balik dengan family, saya tahu yang saya dah bukan lagi untuk mencari duit daripada mencari rezeki. Kalau saya tak kuat, kalau saya tak bangun, macam mana kehidupan dia orang selepas tu? Pada saya, setiap orang akan melakukan kesalahan. Kesalahan yang dibuat, kita takkan boleh nak tutup dia. Maksudnya, itu dah salah aku. So, pesan saya pada orang yang dah tahu kita buat salah, jadilah berani untuk mengaku kesalahan dan cuba cari jalan macam mana untuk kita settlekan kesalahan kita. Justru dapat kita lihat tiada manusia yang sempurna kerana manusia tidak akan lari dari membuat kesilapan. Namun, pilihan ada di tangan kita untuk berubah dan terus bangkit dari setiap kegagalan yang dihadapi serta menjadi insan yang lebih baik dalam mendepani situasi yang mendatang. Itu berkenaan dengan kisah syok, dan ada juga rata-rata dalam kalangan kita yang mungkin ada kegagalan dalam rumah tangga ataupun ada pernah kehilangan kerja atau macam-macam lagi situasi yang kita sendiri tak dapat nak membezakan. Tapi itulah satu titik yang perlu kita cari adalah bagaimana kita untuk terus pandang ke hadapan, tinggalkan segala masalah dan cari balik kekuatan ataupun nilai yang tersembunyi dalam diri kita untuk kita lebih berjaya. Dan Prof bercakap mengenai bangkit, perlu lakukan sesuatu pembaharuan dan sebagainya, memang mudah untuk kita yang mungkin tak merasa. Tapi untuk mereka yang sedang menghadapi cabaran itu, Prof, bagaimana sebenarnya kita nak bagi tahu mereka yang sebenarnya ada nilai-nilai tersembunyi dalam diri mereka yang mungkin boleh bawa kepada kejayaan suatu hari nanti? Ya, saya rasa bila dengar perkongsian daripada Puan Zida tadi, kita lihat this is the real case. Dan apabila Puan Zida berkongsi apa yang dilalui, apa yang dilakukan juga bukanlah semuanya tetapi hampir dengan apa yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi semua orang di luar sana yang sedang menghadapi kesulitan, keperitan hidup dan sebagainya, tidak ada alasan dah untuk mengatakan bahawa kalau kita diuji sebegini teruk, sebegini besar dan kuat ujiannya, maka memang kita tidak ada jalan untuk bangkit. Tidak. Memang semua orang perlu bangkit dan juga perlu tahu strateginya untuk bangkit. Cuma saya rasa terkilat tadi bila Puan Zida sebut, Ibu Puan Zida kata, Ibu Puan Zida mengakui ataupun menerima yang Puan Zida sakit. Saya tak suka Puan Zida guna perkataan sakit. Jangan sebut lagi. Kalau boleh jangan sebut lagi. Supaya kita tidak sentiasa nak relatekan keadaan sekarang dengan sesuatu yang dan sebagainya. Jadi yang sekali yang kita perlu ada untuk orang yang berhadapan dengan masalah ini, untuk kita depani cabaran. Yang pertama sekali, ini semua kita kena akui. Kalau syuk tadi disebut, dia kata ini kesilapan saya. Saya akui kesilapan. Maknanya di tangga yang pertama sekali kita kena mengakui. Kita kena akui kita gagal, kita kena akui kita sulit, ataupun kita kena akui kita silap dan kita lemah. Akui dulu. Kalau kita tidak lepas level mengakui hakikat ini, kita sukar sebenarnya untuk bangkit. Sebab denial stage itu sangat kuat untuk kita mengelak daripada bangkit. Jadi itu yang pertama, kita kena pasti apa yang kita gagal. Kemudian yang kedua ialah set K yang kedua tadi, kegagalan ini adalah kehadapan. Jadi bila kita kata kita nak kehadapan, maka kita kena langkah dan tidak lagi menoleh ke belakang dan fikirkan tentang kegagalan tadi. Jadi kita mesti apa saja yang kita buat, tindakan kita depan dan depan. Kemudian yang ketiga, kesediaan. Ini sekarang kalau kita nak ke depan tapi kita tak bersedia untuk move on, kita memang tak boleh nak ke depan. Jadi kita kena bersedia semuanya lah, hati, jiwa, kekuatan nurani, semua kita kena bersedia. Dan yang keempat, yang terakhir, K-nya ialah kekuatan. Jadi nak bersedia tadi, kita kena sentiasa kuat dan positif. Sebab itu kita kena dengar kata-kata positif, kena bergaul dengan orang positif, kena ada sokongan daripada keluarga, yang semuanya juga mesti positif. Dan yang terakhir bahawa M, dan K dari yang terakhir MM, iaitu mula.
Ya, kita dah memang mula ya, dan kita tak boleh tunggulah. Kalau Puan Zida tadi bagi 2 minggu masa kepada diri sendiri, dan hari yang ke-15 adalah hari untuk melangkah dan mula. Jadi kita kalau duduk bersedia saja, kita tak mula, kita tak akan berubah. Ya, jadi kita bersedia dan kita dapatkan kekuatan itu dan kita terus mulakan langkah pertama. InsyaAllah. InsyaAllah. Prof, kita bercakap tadi, berbalik kepada soalan yang Fatin kongsikan, setiap daripada kita ini mungkin mempunyai dugaan dan cabaran yang berbeza-beza, Prof. Ada yang dapat kita lalui dengan tenang, ada yang sukar untuk melaluinya. Kalau kita lihat hari ini, saban hari banyak juga kes-kes berkaitan bunuh diri, tekanan, anxiety dan macam-macam lagi yang dilaporkan. Kalau kita nak kaitkan dengan situasi ketika ini, dalam kita berhadapan dengan pandemik ini, ramai dalam kalangan kita yang terkesan, walaupun gelombang ataupun badai kita sama, tetapi kapal kita sememangnya berbeza-beza. Bagaimana orang di sekeliling juga sebenarnya memainkan peranan? Sebab kadang-kadang kita cakap, Prof, apabila orang berhadapan dengan masalah, sabar, pasti ada hikmahnya. Tapi kadang-kadang kita belum nampak, kita tak tahu bagaimana nak cari, nak berlapang dada menerima dugaan tersebut. Bagaimana peranan orang-orang di sekeliling selain keluarga dalam membantu individu-individu yang terkesan ini untuk terus bangkit dan meneruskan kehidupan, insyaAllah? Ya, itulah satu benda yang di luar daripada kawalan kita yang sedang menghadapi masalah dan cabaran. Ya, kita boleh berfikiran positif, kita boleh bersedia, kita boleh ke hadapan, kita boleh kuat dan kita boleh mula. Tetapi bagaimanakah orang-orang yang di sekeliling kita, terutama yang tinggal satu rumah dengan kita? Apatah lagi hidup sekatil dengan kita, ya. Jadi selain daripada ikhtiar tadi, saya percaya kita sentiasa perlu mengadu dan juga mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, supaya orang-orang di sekeliling kita ini dengan bantuan dan pertolongan Allah, mereka juga menerima. Ada beberapa situasi yang kita sendiri boleh menerima masalah yang kita hadapi dan bersedia untuk berubah, tetapi mak kita yang tak boleh terima. Ya, ayah kita yang tak boleh terima, pasangan kita yang tak boleh terima. Bahkan mereka mengatakan macam impossible kita boleh tukar situasi, impossible kita boleh jadi positif. Jadi dengan keadaan ini memang kita agak susahlah, kita akan up down gitu semangatnya, ya. Jadi sebagai orang-orang di sekeliling mereka ini, kita tidak ada pilihan melainkan kita perlu merasai apa yang mereka rasai. Ya, itulah dia, cakap senang ya Fiza dan Fatin, cakap senang, tapi nak buat tu macam mana. Jadi apa yang kita boleh katakan ialah cuba menyelami. Ya, kalau kita pasti orang di luar sana sekarang dalam keadaan kelaparan contohnya, kita perlu juga merasai bagaimana rasa berlapar. Ya, kalau tidak kita tak boleh memberi nasihat, kita tak boleh merasai dan turut sama mendorong sebab kita tak pernah lapar. Ya, begitu juga orang yang dalam kesakitan, ya. Kalau dalam situasi Puan Zida contohnya, dalam keadaan yang mungkin tidaklah totally change tetapi sudah ada kekurangan, macam kita nak menghadapi merasai keadaan itu kalau kita tidak menyelami. Ya, jadi mungkin perkongsian seperti ini memang sangat baik, ya, supaya di luar sana merasai apa yang dirasai. Ya, sebab itu kita alu-alukan banyak perkongsian supaya kita ini lebih sensitif, ya, dan juga lebih prihatin dan juga lebih bersemangat untuk terus menyokong dan membantu sedaya upaya kita, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, Puan Zida, saya suka nak tanya kepada Puan Zida. Puan Zida mempunyai 4 orang anak, kan? Jadi melihat kepada apa yang berlaku sebelum ini, memang berubah 360 darjah kehidupan itu. Tapi bagaimana Puan Zida sendiri melihat sebenarnya keperluan anak-anak itu lebih besar daripada kekurangan yang Puan Zida alami? Ya, tidak dinafikan pada permulaan dia tu anak saya terpaksa survive sendirilah. Jadi saya dah ajar bagaimana nak mengurus diri, sebab ada perkara yang saya boleh buatkan bagi pihak mereka, ada perkara yang memang saya terpaksa minta tolong mereka lah untuk selesaikan ataupun ahli keluarga yang lain. Biasanya saya akan panggil mak lah. Jadi alhamdulillah sekarang ni anak-anak pun dah besar, mereka pun dah pandai. Jadi beruntungnya saya sebab anak saya dah diajar untuk menjaga rumah daripada usia muda. Berdikari. Yes, jadinya dah pandai masak, dah pandai basuh, dah pandai mengemas. Saya tak ada maid, jadi kami bersama-samalah buat kerja rumah.
Okey. Ah. Puan Zida, melalui penulisan Puan Zida, selalunya orang cakap kalau kita jatuh, orang putih kata apa, jatuh sekali bangkit 100 kali, tapi Puan Zida berbeza, bangkit 300 kali. Itu melalui penulisan Puan Zida sendiri. Kalau tadi kita dah kongsikan tentang kekuatan, tetapi dalam sepanjang perjalanan ini, pernah tak melalui cabaran-cabaran untuk meneruskan kehidupan normal baharu ketika ini? Maklumlah dengan keadaan yang dahulunya sempurna, hari ini ada sikit berbeza, istimewa hari ini, dan dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik ini, Puan Zida. Okey, saya kiranya kalau diikutkan, sebelum pandemik lagi saya dah pun melalui cabaran. Ya. Okey, sebab dalam keadaan saya, saya dipotong kaki pada 2013. Jadi jauh lagi daripada pandemik. Jadi saya dah pun beradaptasi dengan keadaan ini lebih awal. Cumanya apabila saya masuk ke dalam perniagaan e-dagang, itu adalah the next level of challenge. Sebab dalam keadaan saya, jika saya minta pekerjaan di mana-mana tempat, majikan tak nak ambil. Jadi saya fikir kalau majikan tidak boleh menerima saya lah kena jadi majikan. Baik. Jadi apabila saya menjadi majikan, tidak ada diskriminasi, tidak perlu saya meminta-minta begitu. Jadi pada saya disebabkan keadaan saya macam ni, walaupun datangnya pandemik, tapi saya rasa ujian saya yang berterusan ini membuatkan pandemik ini adalah satu tambahan saja, tapi tidak sulit. Alhamdulillah. Ini yang kita nak dengarkan, pemangkin semangat buat kami di studio ini. Betul. Dan juga penonton-penonton, insya-Allah. Rasa terinspirasi dengan apa yang dikongsi dengan Puan Zida tadi. Baik, Prof. Apa yang dikongsikan Puan Zida tadi, sebenarnya apa yang dilalui adalah satu pengalaman ataupun pengajaran yang besar maknanya untuk kehidupan. Untuk Prof sendiri, mungkin boleh kongsikan dengan penonton bagaimana sebenarnya ataupun pesanan untuk mereka terus bangkit secara ringkasnya. Saya apabila mendengar Puan Zida tadi, saya rasa semua dah bangkit dah. Yang menonton ini semua sudah bersemangat, ya. Sebab betul, kalaulah cabaran pandemik ini bagi Puan Zida yang telah melalui mungkin cabaran yang lebih besar daripada ini, dia sudah mula merasakan bahawa sebenarnya apapun cabaran dalam hidup kita ini, kita jadikan dia sebagai satu perkara yang mudah, maka dia akan jadi mudah, insya-Allah. Ya, jadi jangan kita ambil mudah, tapi kita anggap kita boleh mengurusnya dengan mudah. Ya, jadi insya-Allah dengan apa sahaja tips yang kita kongsikan dan juga pengalaman Puan Zida tadi, saya rasa insya-Allah penonton-penonton wanita hari ini memang semuanya akan bangkit demi rezeki, demi keluarga, demi anak-anak dan juga demi kehidupan sebelum mati, insya-Allah. Insya-Allah, masya-Allah, banyak sebenarnya perkongsian yang dikongsikan oleh Prof tadi. Mungkin sedikit pesanan ringkas daripada Puan Zida kepada penonton-penonton kita, bagaimana setiap daripada kita ini berhadapan dengan pelbagai situasi, bagaimana untuk terus bangkit, terus kuat dan terus positif seperti Puan Zida. Okey, pesanan saya kepada mereka yang rasakan mereka tengah jatuh, di dalam hidup ni dia akan ada jatuh bangun. Ini adalah satu tempoh yang anda jatuh, tapi dia akan ada naik semula. Cuma untuk naik semula itu perlukan kekuatan. Jika anda tidak jumpa kekuatan dalam diri sendiri, cari kekuatan daripada luar, cari inspirasi. Cari mereka yang dah pun jatuh dan bangun semula. Itu yang saya buat dulu. Sebab lepas saya tahu saya dapat kanser, saya cari siapa pemandiri kanser yang sekarang ni berjaya. Jadi saya pegang itu. Dan pemandiri kanser itu saya boleh sebut nama dia sini. Saya membaca artikel dia ketika dia masih lagi muda. Muda daripada saya, dia dapat tawaran Honda untuk belajar di UK. Dan sekarang dia adalah Dr. Aizan Sofia, pensyarah UKM. Jadi dia adalah inspirasi saya. Jadi pada anda yang sedang jatuh, cari idola, cari inspirasi. Dari situ akan jumpa kekuatan, insya-Allah. Insya-Allah. Saya kira satu kesimpulan yang melengkapkan perbincangan kita hari ini, walaupun dalam masa yang singkat, insya-Allah kita harapkan dapat banyak memberi manfaat-manfaat yang berguna untuk kita terus bangkit, meneruskan kehidupan dalam situasi yang kita hadapi ketika ini bersama dengan penonton-penonton. Ya, kami nak ucapkan terima kasih kepada dua wanita hebat yang sudi bersama dengan wanita hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh. Terima kasih Prof, dan juga Puan Nur Zida Aziz kerana sudi berkongsikan pengalaman dan juga memberi sedikit inspirasi besar, sebenarnya inspirasi kepada penonton wanita hari ini.